Tajuk yang diberikan oleh kumpulan kami ialah membuat laporan dan taklimat. Membuat laporan dan taklimat ini penting dalam sesuatu projek kerana kita hendak tahu bagaimana perjalanan projek itu dan adakah projek itu mempunyai masalah ataupun tidak. Jadi setiap minggu kita sebagai pengurus projek haruslah membuat laporan projek untuk memudahkan kerja-kerja yang dijalankan supaya tidak mempunyai masalah di masa akan datang. Dan kita juga dapat rekod dan kenal pasti masalah-masalah yang dihadapi jika sesuatu projek itu tergendala ataupun orang putih kata delay. Okey, next. Seterusnya saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 6 orang ahli. Yang pertama Nur Azlin binti Ramlan, yang kedua Anis Sofia binti Muhammad Yusof, yang ketiga Umi Maisarah binti Ahmad Roslan, yang keempat Khairunisa Nabilah binti Ahmad Tarmizi, yang kelima Sri Batani anak perempuan Pahlawi Pan, yang keenam Muhammad Syahrul Rizwan bin Jakari. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Madam Lisa dan rakan sekelas. Nama saya ialah Nur Azlin binti Ramlan bernombor matrik CB190005. Okey, saya ingin menjelaskan tentang gambar rajah. Okey, gambar rajah ini merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dan dipilih untuk menunjukkan turutan aktiviti. Paparan tentang hubungan logik atau turutan aktiviti projek memudahkan perusahaan semua pihak yang sedang melakukan projek tersebut. Okey, setiap minggu kalau kita buat projek, kita ada kena review dengan konsultan dengan klien. Jadi, gambar rajah ni memudahkan untuk klien dan konsultan kita untuk tengok progres kita punya kerja. Jadi kat sini diorang akan tahu macam mana projek ini bermula dan macam mana projek ini sedang berlangsung. Jadi kat situ kita boleh kenal pasti dan macam mana cara untuk macam mempercepatkan lagi kerjanya dan kenapa kalau projek tu delay, kenapa apa yang menyebabkan projek tu delay. Kat sini kalau dengan buat gambar rajah rangkaian ni kita boleh tengok lagi dengan tersusun. Kemudian ciri-ciri rajah rangkaian ini ialah mempersembahkan atau membentangkan jadual logik aktiviti projek, menyatakan perjalanan kerja setiap projek dilukis bermula kiri ke kanan. Okey, kalau kita nak buat rajah rangkaian ni dia ada teknik dia. Teknik dia ialah kita kena buat dari kiri ke kanan untuk menunjukkan kerja tersebut. Kemudian dia ada kaedah-kaedah dia juga. Kaedah dia ialah mempunyai kotak terperinci, garisan yang menyambungkan dari satu aktiviti ke aktiviti lain. Aktiviti dibuat secara mendata dan dari kiri ke kanan, aktiviti selari dan ada dalam kotak yang sama. Proses yang ditunjukkan dengan menyambungkan dari satu aktiviti ke aktiviti lain, satu aktiviti bergantung kepada gabungan aktiviti yang lain. Juga dipanggil rajah rangkaian projek Activity on Arrow AOA. Kemudian aktiviti diwakili dengan anak panah, note atau bulatan adalah titik mula dan akhir untuk aktiviti. Hanya menunjukkan sandaran awal dan akhir. Okey, sebab yang dia cakap note tu, dia macam dalam satu note tu bulatan. Lepas tu daripada satu bulatan, macam tu lah. Note A ke note B. Note A ke note B tu, yang dikata arrow tu ialah dia tulis berapa hari yang kerja itu dijalankan. Kan seterusnya saya serahkan kepada rakan. Okey, seperti yang ditunjukkan dalam rajah tersebut, ini adalah contoh rajah rangkaian. Okey, kita boleh lihat daripada mula sampai tamat. Okey, biasanya tempoh aktiviti tu dalam masa 8 hari, 7 hari dan 5 hari, dan laluan kritikal yang terdapat pada rajah rangkaian ni adalah pada mula, aktiviti kedua, ketiga, keempat dan tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Anis Sofia binti Muhammad Yusof bernombor matrik CB190056. Saya akan menerangkan tentang proses untuk mencipta rajah aktiviti on arrow AOA. Okay, yang pertama, cari semua aktiviti yang bermula daripada note 1
dan letakkan anak panah di antaranya. Okey, dekat setiap anak panah tu letakkan nama dan tanda dan tarikh. Okey, yang kedua, teruskan lukis rajah rangkaian ni dan cari burst and merge. Okey, burst ni terjadi apabila not tunggal diikuti dengan 2 atau lebih aktiviti. Okey, kalau merge pula terjadi apabila satu not terjadi apabila 2 atau lebih not sebelumnya. Yang ketiga, teruskan lukis rajah rangkaian dan pastikan semua aktiviti tu dirangkumi. Okey, yang keempat, kesimpulan daripada aktiviti rajah rangkaian ni, semua anak panah haruslah ditujukan ke kanan dan pastikan tak ada anak panah yang bersilang antara satu sama lain. Okey, soalan yang sering ditanyakan dalam tajuk rajah rangkaian. Okey, yang pertama, berapa laluan yang terdapat dalam rajah ini? Okey, jawapannya adalah 3. Yang kedua, berapa lama tempoh masa yang diambil melalui laluan ini? Okey, tempoh masa 5 hari, 7 hari ataupun 8 hari. Okey, yang ketiga, laluan kritikal dalam rajah ini. Okey, laluan kritikal adalah mula, lalu aktiviti kedua, aktiviti ketiga, aktiviti keempat dan tamat. Itu adalah laluan kritikal dalam rajah rangkaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Maisarah binti Ahmad Roslan, nombor matrik DB180108. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan kaedah critical path atau dikenali sebagai CPM. CPM adalah teknik pemodelan jadual projek dikenali oleh Earnshaw Morgan R. Walker dan James E. Kelly. Beliau mengembangkan teknik ini pada akhir abad ke-1950-an dan CPM merupakan kaedah yang digunakan untuk kita mengenal pasti aktiviti penting atau kritikal yang telah dijadualkan bagi sesuatu projek. Critical path juga adalah tempoh masa yang paling lama boleh diambil untuk menyiapkan projek dan ia juga sebenarnya dirancang supaya projek dapat disiapkan selewat-lewatnya pada jangka laluan genting atau jangka laluan kritikal atau sebelum jangka masa tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan apa itu kaedah critical path. Okey, kaedah critical path secara ringkasnya, ia merupakan teknik analisa dalam meramal jumlah tempoh sesuatu projek. Yang kedua, ia merupakan laluan kritikal projek di mana ia merupakan aktiviti yang menentukan masa terawal projek boleh disiapkan dan yang terakhir ia merupakan laluan terpanjang melalui rajah rangkaian. Jadi, kaedah critical path ini sebenarnya dapat dikenal pasti melalui pembinaan rajah rangkaian dan dari situ kita dapat meramal jumlah tempoh projek. Sebentar nanti saya akan menerangkan dengan lebih details. Okey, dalam mencari laluan kritikal, bagaimana kita nak mencari laluan kritikal? Okey, kita ada 3 cara. Yang pertama, dengan membuat bina rajah rangkaian projek yang baik. Yang kedua, kita perlu menambah tempoh untuk setiap laluan melalui rajah rangkaian projek. Yang ketiga, kita perlu ada laluan terpanjang adalah laluan kritikal. Jadi dengan adanya 3 kaedah ni, kita dapat kenal pasti sesuatu laluan kritikal dalam satu rajah rangkaian. Ini merupakan salah anggapan laluan kritikal yang sering berlaku di mana aktiviti yang terletak di laluan ini sebenarnya tidak boleh ditangguhkan tanpa melambatkan projek. Oleh kerana kesannya kepada keseluruhan projek, analisis laluan kritikal adalah aspek penting dalam perancangan projek. Okey, salah anggapan yang sering terjadi terhadap laluan kritikal ada 3. Yang pertama, ia sebenarnya bukan laluan dengan semua aktiviti tetapi ia sebenarnya mewakili masa. Dan yang kedua, ia boleh ada lebih dari satu laluan kritikal jika laluan itu panjang. Yang ketiga, ia berubah serentak dengan kemajuan projek.
Okey, di sini kita dapat lihat laluan kritikal boleh dikenal pasti dengan menggunakan parameter ini. Kita ada 3 jenis parameter. Ada ES, EF dan LS. Apa ES, EF dan LS ni? Okey, ES ini merupakan awal mula. Bermaksud masa yang paling awal untuk kita mulakan aktiviti yang telah ditetapkan. Memandangkan aktiviti sebelum ini perlu dilengkapkan terlebih dahulu. EF ni dia merupakan awal selesai. Maksudnya masa penamat terawal untuk aktiviti. Maksudnya selesailah. Masa terkini, aktiviti mesti dilengkapkan tanpa melengahkan keseluruhan projek. LS merupakan mula akhir di mana ia adalah tarikh permulaan terkini yang aktiviti itu mesti dimulakan tanpa melengahkan projek. Jadi dengan adanya ketiga cara ini, kita dapat kenal pasti di mana laluan kritikal. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan contoh kaedah kritikal. Kita dapat lihat di sini raja rangkaian yang telah dibina. Okey, kita dapat lihat ada 3 bangunan. Yang pertama, bangunan pertama iaitu 31 bulan, bangunan kedua iaitu 18 bulan dan bangunan ketiga iaitu 13 bulan. Jadi kita dapat lihat di mana laluan kritikal di sini. Okey, di sini laluan kritikal adalah building pertama iaitu 31 bulan. Sebab apa? Sebab dia mempunyai tempoh laluan yang paling panjang iaitu 31 bulan. Bagaimana ingin memahami bahawa ini adalah critical part atau laluan kritikal? Di mana jika building kedua ini disiap terlebih dahulu dan diikuti dengan building ketiga, maka keseluruhan projek masih tidak dapat diselesaikan sebab building pertama mempunyai laluan yang panjang iaitu mempunyai tempoh masa yang panjang untuk disiapkan. Jadi kaedah critical part ini sangat penting untuk kita ketahui bahawa kita kena utamakan laluan yang paling panjang untuk disiapkan terlebih dahulu berbanding laluan ataupun tempoh masa building yang tidak terlalu panjang. Building pertama ini diberi keutamaan untuk memberikan tempoh masa yang paling singkat untuk disiapkan dengan segera. Seterusnya saya akan serahkan kepada next presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karenisa Nabilah binti Ahmad Tarmizi, bernombor matrik DB180197. Terima kasih kepada rakan pembentang sebentar tadi. Seterusnya saya akan menyambung 9.2 iaitu catabak. Catabak. Kita mesti selalu dengar perkataan catabak kan, dan saya rasa kebanyakan daripada kita pernah buat ataupun pernah tengok catabak itu sendiri. Tapi, apa itu catabak? Okey, baiklah. Catabak atau graph bar adalah carta atau grafik yang menyajikan data yang berkategori dengan bar segi 4 dengan ketinggian atau panjang yang sebanding dengan nilai yang diwakili. Okey. Bar yang terdapat pada catabak boleh dibuat secara menegak ataupun mendatar. Yang dapat kita lihat dekat dalam slide ni adalah secara menegak. Tapi ia juga boleh dibuat secara mendatar. Okey. Catabak ni juga sesuai digunakan untuk membuat perbandingan atau melihat perubahan sesuatu pun boleh ubah dalam tempoh masa yang jelas. Dan biasanya catabak digunakan untuk asas penyediaan dan analisis sumber manusia, peralatan dan juga jadual keuangan. Sekarang kita akan masuk kepada subtopik yang seterusnya iaitu catagan. Okay. Catagan dibuat adalah bertujuan untuk menggambarkan tahap kerja yang berlainan. Secara visual, ia adalah jalur mudah yang terdiri daripada dua paksi utama iaitu kerja dan juga masa. Masa ni tak kisahlah, bulan, minggu ataupun hari. Okay, setiap tempoh masa diberikan tugas khusus. Okay, sebagai contoh dalam melaksanakan satu projek. Selalunya dalam perancangan projek, kita akan tetapkan tempoh masa untuk melaksanakan projek tersebut kan. Okay.
dalam catagan ni kita akan bahagikan masa contoh mengikut minggu. Okey, minggu pertama apa yang perlu dilaksanakan, minggu kedua apa yang perlu dilaksanakan dan seterusnya minggu-minggu yang berikutnya lah. Sehinggalah projek dapat dilaksanakan sepenuhnya. Okey, catagan adalah sejenis standard dalam bidang pengurusan projek kerana dengan bantuannya kita dapat tahu struktur pelaksanaan projek dan tahap projek dengan jelas. Sedikit sejarah mengenai catagan ni ialah catagan mula diperkenalkan oleh Henry Gann pada tahun 1917 dan ianya juga dikenali sebagai carta garis masa. Okay. Catagan ni seperti yang saya beritahu tadi, ianya dibina mengikut skala masa, iaitu hari, minggu ataupun bulan. Dan antara kebaikan menggunakan catagan adalah ianya sangat berguna untuk perancangan dan penjadualan projek dan dapat membantu untuk memantau kemajuan projek. Seterusnya, ia membolehkan kita untuk melihat dengan serta-merta apa yang telah dicapai pada bila-bila masa sahaja. Dan yang terakhir, catakan membolehkan kita melihat bagaimana tindakan pembetulan boleh membawa projek kembali kepada perancangan. Contohnya, sekiranya projek mengalami masalah, kita dapat merujuk kembali kepada catagan dan kita mungkin akan jumpa jalan penyelesaian ataupun cara-cara penyelesaian untuk mengembalikan projek kepada perancangan asal. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Saya Sri Vardhani Palniappan akan menerangkan tentang Microsoft Project dan cara nak gunakan Microsoft Project untuk beginner. Dengan adanya Microsoft Project, kita boleh melakukan project effortless. Pertama, untuk memulakan projek, kita kena pergi kat search bar dan klik new. Pilihan boleh dibuat untuk memilih new blank project atau project template yang disediakan. Terdapat banyak pilihan template projek yang separa siap untuk pembinaan, pembangunan perisian dan pembangunan projek dan bermula dengan blank project. Langkah kedua, project property. Setelah projek baru dibina, kehendakan dialog project information akan dipaparkan seperti start date, finish date, schedule from dan kalender. Lepas dah isi semua tu, kita kena klik OK. Ketiga, memasukkan maklumat tugas. Projek baru telah dipilih, Microsoft akan memaparkan ke kotak dialog task form. Ada dua cara untuk masukkan maklumat, satu Gantt chart view dan kedua pada barisan dan dalam task area dan ke kotak dialog task information. Lepas tu isi apa yang diperlukan, tekan enter dan teruskan kepada. Keempat, kita kena mereka subtugas. Kita perlu klik pada barisan kedua dan highlight barisan itu. Setelah barisan dipilih, klik pada panah yang sebelah kanan toolbar. Skop akan dipindahkan ke kanan dan project office akan bertukar kepada bold dan mempunyai simbol tambah di permulaan perkataan. Ini menunjukkan project office mempunyai subtugas. Kelima, procedures. Penggunaan procedures di dalam Microsoft Project menunjukkan aliran tugas. Terdapat dua cara untuk memasukkan di dalam projek. Satu, pilih barisan keempat dalam lajur task name. Tekan tab sehingga melepasi lajur duration. Terdapat lajur start date, end date, procedures dan resources name. Dalam lajur procedures, masuk nombor 3 dan tekan enter. Lepas tu, dalam barisan 5, masuk nombor 4 dalam lajur procedures dan tekan enter.
Dan dalam barisan ke-6 masukkan nombor 5 dalam lajur procedures dan tekan enter. Klik 2 kali pada baris ke-7 dan ke kotak dialog. Task information akan dipaparkan. Lepas tu, klik pada lajur tasnim pada barisan pertama lembaran. Satu senarai tugas projek yang dimasukkan pada permulaan tadi akan dipaparkan. Pilih Secure Executive Sponsorship dan tekan tab. Tekan tab. Daripada pemilihan yang telah dibuat, klik OK untuk tutup ke kotak dinding dan menunjukkan paparan projek yang terkini. 7. Memasukkan maklumat sumber. Merupakan maklumat sumber seperti sumber yang telah diagihkan tugas secara terperinci. Sebelum mengagihkan tugas pada sumber yang bertanggungjawab ke atas tugas harus peka direka dahulu. Microsoft Project membenarkan tugas dimasukkan tanpa sumber kerana dalam aktiviti sebenarnya penagihan kerja tidak dapat dipastikan sehingga dijalankan. Menggunakan ke kotak dialog Resources Information, yang pertama, klik 2 kali pada barisan kelima lembaran sumber dan ke kotak dialog. Pada bahagian Resources Name, masukkan Project Office Staff Analysis. Yang ketiga, masukkan POA pada lajur Initials. Yang keempat, pilih Word daripada Type ke kotak dialog drop down. Yang kelima, klik OK untuk mereka sumber. Okey, ini adalah contoh antara muka hasil pengagihan sumber menggunakan kaedah ke kotak dialog Resources Information. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita lihat pada bahagian G, iaitu mengagihkan sumber projek menggunakan lembaran tugas. Sebelum itu, saya nak terangkan dulu, saya nak explain dulu bahawa apa yang ada dalam nota ni berkaitan dengan Microsoft Project adalah Microsoft Project yang telah outdated, yang tidak lagi diguna pakai. Tetapi informasi yang ada dalam slide ini masih terkandung dalam Microsoft Project yang latest, iaitu Microsoft Project 2019. Kita akan go through function-function ataupun kegunaan-kegunaan yang ada dalam Microsoft Project, tetapi kita refer kepada format yang lama dulu. Nanti kita akan lihat macam mana pula untuk menggunakan Microsoft Project ini secara ringkas. So, dia akan ada template-template dia lah. Baik, seterusnya kita lihat, okey. Pilih barisan ketiga dan pergi ke jalur Resources. Pilih Corporate Management. Baik, ini adalah task information. Secara ringkasnya, dalam task information dia akan ada setting yang kita boleh ubah. Contohnya, nama projek tu estimated ataupun tidak estimated, 3D, percentage complete, berapa lama, priority, ada berapa item, dan start to finish. Ini adalah timeline. Kita akan dapat lihat timeline tu secara nyata mengikut Microsoft Project yang lebih terbaru lah. Seterusnya, ini ada resource. Di sini kalau dalam Microsoft Project yang lama ni, button resource ni kita akan masukkan resource-resource kita dalam ni, dan nanti dia akan generate catagan secara automatik mengikut apa setting yang kita dah ataupun informasi data-data yang kita dah masukkan dalam task information ni. Okey. Baik, seterusnya kita lihat selepas kita dah masukkan semua data-data tu dalam Microsoft Project yang latest 2019, dia akan tunjukkan catagan secara automatik macam ni. Tarikhnya, mengikut tasknya. Contohnya secure project sponsorship, processornya ada 2, so bila. So kita dapat tengok dekat sini, so jangka masanya macam tu. Okay. Dalam design, jangka panjangnya daripada March 15 hingga March 22, contohnya adalah untuk analisis. Kita dapat lihat secara ringkas dekat sini. Seterusnya, berkaitan dengan masa ataupun timeline, dalam Microsoft Project dia
memudahkan kita untuk mengurus masa ataupun kalender untuk kita sortkan kita punya task-task mengikut tarikh. Change work time. Okay, dalam ni dia ada semua dah diprogramkan. Sama ada kita nak tandakan pada tarikh itu adalah working time, non-working time, edited work hours on this calendar, vacation day, cuti, semua tu ada kat sini lah. Kita tak perlu tulis, kita just click and pin and point and click. Macam tu lah. Klik pada tools menu, pilih change work time, kotak, change work time. Semua ni nanti, kalau dalam Microsoft Project 2019, kita dah tak perlu dah nak cari klik-klik satu-satu, tak perlu. So, dia ada satu search bar dekat atas. So, kalau kita macam new to the software, kita just have to type in apa yang kita nak cari dan Microsoft Project tu akan bawa kita kepada function yang kita nak lah. Seterusnya dalam Microsoft Project juga ada paparan penggunaan tugas. Paparan penggunaan tugas maksudnya setiap task-task yang kita develop, task-task yang kita dah setkan, dia akan ada pekerja-pekerjanya. Contohnya macam tu lah. Dia akan ada dia punya predecessor ataupun dia punya tenaga kerja. So di sini kita dapat lihat cost dan kerja tu. Contohnya project office 16 hour, costnya $1,000 macam tu. So work hour dengan cost semua akan disortkan dalam satu mainframe. So ini untuk mainframe Microsoft Project yang outdated lah. Tapi semua faham semua faham bahawa Microsoft Project ni ada function-function ni. Seterusnya corporate management, source graph. Ini pula graph untuk source. Sebelah segi toolbar bahagian menunjukkan graf ni, setiap sumber yang dinyatakan dalam projek. Graf ini boleh digunakan untuk melihat penggunaan sumber keseluruhannya. So sumber secara keseluruhannya akan disorting dalam ni lah, akan dipendekkan dalam ni. Nanti kita akan tengok macam mana Microsoft Project ini dia akan ada satu button untuk kita generate report. So dalam satu comment kita dapat lihat secara ringkas ataupun secara summary-nya semua projek-projek yang kita telah jalankan ataupun akan dijalankan. Ini adalah laporan ni yang saya baru nyatakan sebentar tadi, iaitu dalam Microsoft Project ini dia ada satu function iaitu menyediakan laporan secara automatik. Microsoft Project menyediakan pelbagai laporan yang boleh dipaparkan. Kotak dialog dalam Raja ini menunjukkan pelbagai jenis laporan piawai yang disediakan. So, jenis laporan piawai ini maksudnya laporan standard lah. Contohnya macam overview, current activity, course, workload, assignment dan semua itulah. Ini adalah Microsoft Project 2019 yang latest. So untuk amateur ataupun pengguna yang dah biasa, kita boleh just create blank space. So dekat sini kita dapat lihat dia ada timeline dekat sini, dia ada cartagan dekat sini. Semua ni yang kita dah bincangkan tadi, resource graph, resource usage, resource sheet, task information, task form, task sheet, team planner, timeline, tracking gun dan semua tu lah. Semua tu ada dalam satu tempat. Resource, button resource, team planner, semua ada dekat sini. So dalam team planner pula kita dapat lihat melalui kalender. Ini kalender yang lebih detail lah. Lebih terperinci, kita boleh edit by monthly, weekly ataupun custom. Custom ni kita tengoklah number of week nak berapa, okay. From where, from year to year, dari tahun bila ke tahun bila. So this custom setting boleh span kita punya project planning tu kepada tahun yang lebih panjang. Okay, so macam yang saya kata tadi,
Microsoft Project menyediakan satu search bar supaya kita dapat cari apa function yang kita nak. Contoh report. Tengok report. Manage report. Organizer. So dalam ni semua report kita tinggal klik je. Dia tinggal klik dan cari. Report, cash flow, cash overrun, cash overview, create report, critical task, semua ada dalam ni. Semua ada dalam ni. So tapi sebelum nak tekan semua ni, sebelum nak jadikan satu report, kita kena masukkan data dululah. So dia tak akan dapat develop satu report jika data tu kosong. Okay. So sebagai contohnya, kita balik kepada file ni, kita tengok kepada templates yang dah ada. Contohnya ini template yang dah sedia ada. Contohnya project, this 1000 of online templates. Okay, ini untuk project. Create the budget, commercial construct, earn value, semua ni online. Semua ni online. Okay, annual report, preparing. So untuk contoh yang lebih ringkas, secara ringkas, kita lihat kepada contoh simple project plan. Okay, create. So dalam simple project plan ni, kita dapat lihat di sini adalah cartagan, dan di sini pula adalah summary of tasks, various of tasks, variety of tasks, lepas tu duration, dan apa yang saya kata di atas ni dia ada timeline daripada bila ke bila finishnya. Kita nak start, contoh kita nak start Tuesday 22 bulan 12 2020, nak finish bila 1 bulan 13 21. So semua so timeline tu ada dekat sini semuanya, summary. So kita dapat klik satu persatu dan kita dapat lihat detail timeline, display as bar. So kita just type je. Dan apa yang memudahkan lagi, contohnya kita ada dua project plan. So macam mana kita nak buat dua-dua tu, ataupun macam mana kita nak ringkaskan dua-dua tu? Kita just sub project, tekan sub project dan ambil sub project tu, dan dia akan masukkan dalam yang baru ni lah. Contoh ni marketing campaign 205 hari. So dia dah mergekan dalam kita punya schedule yang sedia ada. Benda ni penting, function ni penting. Kenapa? Sebab contohnya kita ada banyak teamwork, team effort, setiap orang ada team planning sendiri. So kita nak buat satu report yang ringkas dalam satu format. So macam mana kita nak mergekan semua tu? Kita just tekan kepada project dan sub project. So kita akan masukkan lah tiap-tiap komiti kita tu, dia punya planning, kita just susun bawah ni, dia akan develop cartagan dia. Dan macam mana pula report, kita nak buat report, macam saya kata tadi, tekan pada report, new report, tekan pada new report, tekan chart, name, apa name lah, ni kita contoh report. Dia akan jadi automatically macam ni. Baseline, actual overtime, dia akan nampak lah. Budget work, semuanya akan dipermudahkan kat dalam ni. Duration, kita tinggal tekan je. Manage report, rename report, semua ada kat sini. Design, nak macam mana. Comparison. So contohnya kita ada dua projek yang kita nak compare antara dua tu. Dalam ni ada cost flow. Di sini kita dapat lihat macam mana share ringkasnya. Lepas data dimasukkan, kita dapat lihat macam mana cost flow kita.
Kat sini kita dapat lihat project information for project 2. Ni schedule, project start date bila, Tuesday, bulan 12 2020. Then current date dan bila habisnya, finish date. Wednesday, Januari 13 2021. So itu secara ringkas lah. Okay, secara ringkas macam mana kita nak gunakan Microsoft Project yang latest view, dan macam mana pula kita nak uruskan projek kita dan buat report secara ringkas melalui Microsoft Project. So diharap presentation ni membantu pada anda yang ada projek-projek baru yang ingin dijalankan, dan semoga presentation ni boleh menarik minat anda lah untuk start projek dengan lebih terperinci, dengan lebih detail menggunakan software yang sedia ada. Okay, sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Semua keperluan seperti kalender kita dapat lihat diperincikan, dipermudahkan, lebih dipermudahkan. Dan itu adalah sedikit sebanyak mengenai Microsoft Project. Sekian, terima kasih daripada saya, Muhammad Syarul Rizwan bin Jakari, CB 180053.